Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tentang produk kami, iaitu fries leleh yang diketuai oleh Muhammad Junaidi bin Marzuki dan 4 orang ahli, iaitu Nur Aina Nazira binti Mustafa, Nawin Kumar anak lelaki Parameswaran, Muhammad Syami Faiz bin Syamsul Zaila dan Nur Najwa Akilah binti Ahmad Rizwan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Najwa Akilah binti Ahmad Rizwan. Hari ini saya akan memulakan pembentangan tentang pengenalan produk kami. Fries leleh merupakan satu perniagaan makanan yang ditubuhkan oleh 5 orang rakan kongsi pada 23 hari bulan 3 2023. Fries leleh merupakan satu makanan segera yang digemari ramai tanpa mengira usia sama ada tua ataupun muda. Dengan menggunakan pelbagai jenis sos yang kami telah sediakan, kami yakin bahawa fries leleh mampu untuk bersaing dan berkembang maju serta dikenali ramai. Seterusnya kita beralih ke Business Model Canvas. Business Model Canvas terdapat 9 bahagian, iaitu yang pertama adalah Key Partners. Key Partners merupakan suppliers. Contohnya seperti Maidin, TF Value Mart, 7-Eleven, Messedia Air Wadah juga Segi Fresh. Yang kedua, Key Activities, iaitu proses untuk kami menyediakan produk. Seterusnya, Key Resources, iaitu cara untuk kami menjalankan perniagaan. Seterusnya adalah Value Propositions, iaitu makanan, merupakan keperluan harian, makanan segera yang menjimatkan masa dan juga makanan berat yang dapat mengenyangkan. Bagi customer relationships, kita ada awareness, iaitu friends, evaluation adalah personal, purchase ialah cash, delivery melalui COD dan juga after sales adalah community. Bagi channel, awareness ialah Facebook dan juga Instagram, evaluation adalah WhatsApp, purchase melalui Instagram dan Facebook, delivery melalui COD dan after sales adalah WhatsApp. Bagi customer segmented adalah pelajar, sociography adalah Instagram, demografik dalam lingkungan 18 ke 30 tahun, merupakan seorang pelajar dan berpendapatan sebanyak RM300 sebulan dan juga bujang. Psikografi adalah pain, iaitu makanan segera, dan gain adalah menjimatkan masa. Seterusnya, revenue stream, iaitu ciri advertising, kaedah pembayaran melalui online, jangkaan 20%, percuma sos perasa dan packaging. Untuk cost structure adalah cost driven factor dan economic of scale. Fixed cost adalah kos upah dan juga kos internet. Variable cost adalah kos bahan masak dan juga penghantaran. Dalam market segmentation, fries leleh perlu melalui 4 segmen sebelum memulakan perniagaan. Antara segmen-segmen tersebut ialah psikografi, demografi, geografi dan behavioral. Fries leleh telah memilih segmented sebagai jenis pasaran. Organisasi fries leleh telah memilih pemasaran secara segmentasi kerana pasaran yang luas. Organisasi terpaksa memilih untuk membahagikan pasaran yang besar kepada bahagian pasaran yang lebih kecil kerana keperluan dan kehendak pengguna mempunyai berbagai persepsi dan gelagat berbeza-beza. Dalam segmen psikografi, fries leleh perlu mengetahui pain, gain pengguna. Pain ialah keperluan, manakala gain ialah kehendak. Fries leleh juga perlu meletakkan kepercayaan, prinsip dan mindset sebelum mereka menjual kepada pengguna. Antara contoh pain ataupun keperluan ialah mereka nak makan apa, mereka nak cari kat mana dan mereka nak makanan yang murah. Untuk gain di mana ia adalah kehendak pengguna. Mereka nak makanan hantar sampai ke rumah. Seterusnya, mereka nak makanan yang pelbagai rasa. Last sekali, mereka nak makanan senang cari. Fries leleh juga telah menetapkan kepercayaan
dengan meletakkan kepercayaan untuk mencari keuntungan dengan menjual produk kepada pengguna. Untuk prinsip, flash sale telah meletakkan prinsip untuk menjual produk dengan harga yang murah dan makanan yang sedap. Untuk mindset, flash sale telah meletakkan mindset untuk mencari keuntungan dengan menjual produk-produk yang berkualiti, premium dan murah. Di dalam segmen demografi terdapat umur, pekerjaan, status perkahwinan, pendidikan, jantina, pendapatan, jumlah anak dan bangsa. Flash sale perlu menetapkan semua kategori ini untuk memudahkan ahli perniagaan atau ahli pemasaran untuk menargetkan pasaran sasaran. Untuk umur, flash sale telah menetapkan minimum 19 tahun hingga 40 tahun. Seterusnya pekerjaan, lecturer dan pelajar. Untuk status perkahwinan, bujang dan berkeluarga. Untuk pendidikan, pelajar IPT. Untuk jantina, bebas. Untuk pendapatan minimum 2,000. Untuk jumlah anak, bebas. Dan bangsa, semua bangsa boleh menikmati makanan yang flash sale telah sedia. Dalam segmen behavioral, flash sale telah memilih mindset. Pelanggan yang mempunyai pelbagai tingkah laku, antaranya pelanggan yang mempunyai pemikiran yang lemah dalam memilih produk dan perkhidmatan. Dalam kategori ini, flash sale cuba untuk merebut peluang dengan menargetkan pelanggan yang mempunyai pemikiran yang lemah dengan menjual produk kepada mereka. Dalam segmen geografi, flash sale perlu mengkaji di mana tempat letaknya perniagaan flash sale untuk meneruskan perniagaan tersebut dengan berjaya. Antara tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh flash sale adalah benua di Asia Tenggara, negara Malaysia, negeri Perak, daerah Mualim, Taman Behra dan Jalan Behra. Ini dapat membantu flash sale membuat perniagaan dengan berjaya kerana telah menentukan tempat perniagaan tersebut. Dalam value proposition terdapat 3 ciri dan 3 faedah. Ciri pertama ialah makanan. Faedahnya ialah makanan adalah keperluan harian manusia. Yang kedua ialah makanan segera, di mana makanan segera tak perlu dimasak di rumah. Yang ketiga ialah makanan berat, mana makanan berat ini mampu menampung kenyang selama 4 jam. Yang terakhir ialah USP, Unique Selling Proposition, di mana produk flash sale ada dan pesaing tidak ada. Contohnya ialah cheese homemade premium. Faedahnya ialah sedap dan murah. Channel adalah cara dan bagaimana kami mencari customer. Mulanya menggunakan online platform. Social media adalah platform utama. Contohnya WhatsApp, Instagram, Facebook. Untuk berhubung dengan potential customer dan loyal customer. Kami akan membantu customer deliver order, pembayaran secara tunai, online transaction atau QR payment. Delivery produk akan dihantar secara face to face. Selepas customer receive dan use our produk kami, saya akan meminta feedback dan kekurangan yang diperolehi untuk membaiki produk kami. Customer relationship adalah bagaimanakah mendapat hubungan mendalam dengan customer. Bagaimanakah untuk attract customer, iaitu membuat promosi atau diskaun kepada customer dan menjaga perkhidmatan pelanggan lama pada setiap masa. Selain itu, cepat dan cekap dalam membuat khidmat servis. Customer boleh berkomunikasi dengan kami untuk inquiry atau tanya pasal produk kami. Kami akan selalu tanya feedback dari customer untuk menambahbaikkan produk kami. Kami handle customer dengan baik, dengan hormat.
Ini semua boleh mengekalkan hubungan dengan customer untuk jangka masa yang panjang. Revenue stream. Ciri yang kami pilih adalah secara advertising. Kaedah pembayaran dibuat secara online dan jangkaan peratusan yang dijangka adalah sebanyak 20% dalam perniagaan yang kami jalankan. Percuma satu adalah sos perasa, di mana customer kami boleh memilih apa-apa sahaja jenis sos yang kami sediakan secara percuma dan tidak dikenakan apa-apa cas tambahan seperti sos cheese, mayonis, sos cili, sos tomato dan juga sos black pepper. Percuma kedua adalah packaging. Kami memberikan bekas packaging secara percuma dan tidak dikenakan apa-apa tambahan. Fixed pricing. Yang pertama adalah listed price. Kami menetapkan harga mengikut harga yang telah kami senaraikan. Yang kedua adalah depends on customer segmentation. Kami menetapkan harga berdasarkan demographic segmentation. Contohnya seperti umur dan pekerjaan, seperti lecturer, pelajar politeknik dan orang luar. Yang ketiga adalah depend on volume. Yang seterusnya adalah dynamic pricing berdasarkan market price fluctuation, di mana harga kami akan berubah mengikut harga semasa pasaran. Key activities bagi perniagaan kami. Yang pertama adalah kami akan membeli bahan-bahan dan barang keperluan bagi menyediakan fries lele seperti sos, fries, minyak masak dan bekas untuk packaging dan sebagainya. Yang kedua, kami akan mempromosi fries lele kepada sasaran pasaran. Kami menggunakan channels seperti Facebook, page, IG dan WhatsApp. Yang ketiga, kami akan mengambil dan mengumpul pesanan daripada pelanggan. Yang keempat, proses memasak dan membungkus fries lele. Yang kelima, kami akan menghantar pesanan secara delivery kepada pelanggan. Yang keenam, kami akan menerima bayaran daripada pelanggan dan akhir sekali, kami akan menerima maklum balas daripada pelanggan. Key resources. Yang pertama adalah kami mengumpul wang setiap ahli untuk menjalankan perniagaan ini. Kami mengumpul setiap orang RM50 untuk membeli bahan dan barang-barang keperluan bagi menyediakan fries lele dan untuk menjalankan perniagaan ini. Yang kedua adalah kemahiran. Kami mementingkan kemahiran setiap ahli untuk melancarkan perniagaan kami. Antara kemahirannya adalah seperti kemahiran memasak, kemahiran membungkus, mempromosi dan lain-lain lagi. Yang ketiga adalah masa. Kami juga mementingkan masa. Contohnya masa, kami akan cuba menyediakan fries lele dengan cepat supaya customer tidak perlu menunggu lama. Dan yang terakhir sekali adalah laporan semasa perniagaan. Kami akan sentiasa update laporan tentang perniagaan kami dari semasa ke semasa. Key partner. Perniagaan kami mempunyai 5 supplier untuk mendapatkan bahan mentah untuk menghasilkan kami punya produk. Nombor 1 ialah Maiden dan nombor 2 TF, nombor 3 7-Eleven, nombor 4 Mr. DIY dan nombor 5 Segi Fresh. Kelima-lima tempat tersebut merupakan tempat kami untuk mendapatkan kelengkapan serta bahan mentah untuk menyediakan produk kami. Untuk cost structure, produk kami menggunakan cost driven factor kerana harga kami yang berpatutan dengan kualiti yang kami beri. Khususnya bagi economic factor ialah economy of circle, iaitu dengan menjual mengikut permintaan pelanggan. Seterusnya fixed cost adalah kos tetap yang kami perlu bayar, iaitu upah dan juga internet yang kami gunakan untuk mempromosikan produk, mendapatkan pesanan daripada pelanggan dan mendapat maklum balas daripada pelanggan. Bagi variable cost adalah kos yang berubah, contohnya kos bahan masak yang tidak tetap kerana ekonomi dan supplier yang berlainan, dan kos penghantaran mengikut tempat dan jarak pelanggan untuk mendapatkan produk kami.